habis kat situ. Saya nak cerita pada tuan-tuan, kenapa sebenarnya Datuk kita sekarang ni memiliki seorang Perdana Menteri yang bagi saya lah, kalau dibagi 2 penggal kepada beliau, dia akan melonjakkan negara kita ke satu level yang sangat jauh. Sangat jauh. Sebab itu bila hari ini Abang Joe kata, dia perjanjian MA63 ni dah termaktub, Anwar ni kena tunai je. Saya kata, kenapa sebelum ni Perdana Menteri sebelum ni tak tunaikan, dan kenapa Sarawak tak cakap apa-apa? Dan tiba-tiba Anwar Ibrahim tak payah cakap, dia tunaikan. Lain macam pemimpin kita ni tuan-tuan. Lain macam pemimpin Anwar Ibrahim PMX. Hashtag PMX, tolong hashtag. Tuan-tuan dan puan, tolong hashtag PMX. Lain macam hashtag PMX kita ni. Kenapa saya kata lain macam? Sarawak dalam kerajaan, Sarawak bukan pembangkang. Sarawak dalam kerajaan, bukan pembangkang. Sarawak ada sebelum zaman Tun Razak, sebelum tu zaman Tun Rahman, tapi zaman Tun Razak, zaman Tun Razak. Lepas itu zaman Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Najib, masuk zaman Muhyiddin Yassin, masuk zaman Ismail Sabri, sekurang-kurangnya 6 Perdana Menteri. Sarawak tidak pernah jadi pembangkang kecuali zaman Mahathir yang kali kedua tu, masa zaman Pakatan Harapan Sarawak jadi pembangkang. 6 masa tu, 6 tempoh tu tak berjaya, tak mampu Perdana Menteri ni bagi MA63 pada Sarawak, pada Sabah. Naik Anwar Ibrahim, tak panas lagi kerusi ni tuan-tuan, Sabah Sarawak dapat hak mereka. Ni bukan masalah perjanjian. Kalau kita cerita perjanjian, ada 6 Perdana Menteri, kenapa mereka semua tak bagi? Tiba-tiba Anwar tak payah minta, dia bagi. Dia tanya, dia lantik Fadilah menjadi TPM, Wakil Sarawak, khas untuk nak membentangkan tentang Sarawak. Terima kasih PMX, terima kasih yang hashtag PMX. Kenapa X? X tu 10 lah. Kenapa? Ini sangat penting tuan-tuan, sangat signifikasi. Kalau itu dia dah boleh buat, bayangkan inflasi sekarang dah mula menurun 3.3, mata wang mula mengukuh 3.2 semalam, dah mula mengukuh. Ni saya nak cerita, kenapa hubungan dengan Turki itu sangat penting. Kenapa Anwar ada hubungan yang sangat rapat dengan Turki. Yang pertama, Turki ni disebut dalam hadis. Rasulullah SAW menyebut bahawa suatu hari kelak askar Islam akan menawan 2 kota. Satunya adalah kota Rom, yang kedua Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel dah ditawan dah, Muhammad Al-Fatih dah menawan dah? Ya. Tetapi kenapa pentingnya Konstantinopel? Kenapa pentingnya Turki ni? Okey, saya nak cerita. Ini kita tengok map Turki dulu tuan-tuan. Turki ni adalah sebenarnya tengah-tengah di antara Eropah dan Asia Barat. Eropah dan Asia Barat. Di mana Asia Barat, negara-negara seperti Syria dan sebagainya yang mempunyai kekuatan daripada segi ekonomi, dan Eropah kekuatan daripada segi politik, geopolitik dan sebagainya. Tuan-tuan tengok kedudukan Turki di mana. Turki berada dekat sini tuan-tuan. Berada di tengah-tengah. Sebab itu ini adalah kawasan sangat strategik. Now, kenapa, apa kaitan dia? Okey, ini saya sebut dalam grup saya tadi. Sebenarnya antara negara yang mempunyai hubungan sangat rapat dengan Turki adalah Jerman, dan negara Eropah yang paling kaya di Eropah adalah Jerman. Kalau kita ingat perjanjian Ankara 1963, kalau tak silap saya, perjanjian Ankara 1963, sampaikan dia orang ada dipanggil Deutsch-Türkische Beziehungen. Deutsch-Türkische Beziehung, maksudnya German-Turkish Relationship. Dia orang ada satu perjanjian Ankara Agreement yang ditandatangani pada tahun 1963 di antara Turki dan juga European Community pada waktu itu. Dan antara yang bersetuju, ada setuju tak setuju lah, adalah Jerman yang masa itu mempertahankan kemasukan. Masa saya belajar law European Union dulu pun, Turki ni antara nak bawa masuk tak bawa masuk Eropah. Now, kalau hubungan kita baik dengan Turki, dengan erti kata lain, kita ada hubungan juga dengan Jerman. Tuan-tuan, kita kena tahu antara pemberi hutang terbesar di dalam World Bank adalah Jerman. IMF adalah Jerman. Jerman ni adalah negara yang paling banyak bagi hutang. Dan paling banyak berhutang dengan Jerman antaranya adalah Greece. So kita perlukan partner yang sebegini kuat. Dan kenapa Datuk Seri Anwar pergi berjumpa dengan Brunei, dia bawa Ketua Menteri Sabah dan Sarawak? Seingat saya, tidak pernah dalam sejarah
Perdana Menteri pergi melawat Brunei, bawa Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Sarawak lah especially. Kenapa benda ni penting? Menunjukkan Anwar nak bawa, dia bukan setakat bawa diri dia. Dia nak angkat juga bahawa Sarawak ni ada kepentingan itu utama. Kedua, sebarang rundingan melibatkan negeri, Ketua Menteri kat sebelah. So dah tak adalah dakwa-dakwi rundingan kat dalam, kat belakang dan sebagainya. Jadi kita ingat, Brunei ni jangan main-main tau. Dia punya kekayaan dia, satu hal lah, kekayaan dia satu hal. Tetapi ada di antara minyak kita tu, terpaksa kita nak kena, ada satu plot minyak kita tu di antara sempadan Brunei dan Malaysia. Memang ada. Jadi kita kena ada rundingan baik. Kenapa Indonesia? Kita bersempadanan dengan Indonesia. Jadi kalau kita kukuhkan hubungan ini dengan amat baik, kita sudah bukan sahaja dilindungi oleh taufan, tapi sebarang musuh yang paling dekat dengan kita, terutama macam China umpamanya, yang dulu duk masuk dalam kawasan kita, kita sudah ada allies. Tuan-tuan kena ingat antara allies Brunei adalah Britain. Brunei hanya merdeka tahun 1984. Kita merdeka 1957 untuk Semenanjung, Perjanjian Malaysia Sabah Sarawak 1963. Brunei merdeka 1984. Dan merdeka Brunei ni di bawah sekarang ni naungan Britain. Britain masih lagi menaungi Brunei secara tidak langsung. Walaupun dia negara yang tak besar. Tuan-tuan tak tahu, Brunei kalau dia buat latihan ketenteraan dia dekat mana? Dia tak buat kat Malaysia, mana boleh. Singapura, dia buat latihan ketenteraan dekat Brunei. Brunei, antara dia punya military dia hantar latihan pergi ke US. Pergi ke US, pergi ke UK. US lah especially. Dia dapat dia punya hubungan tu dengan US. Dan antara pemilik terbesar aset di UK, di England, adalah Sultan Brunei. Kita tak perasan. So Brunei ni, dia orang tahu minyak satu hari nanti akan habis. So dia invest banyak dekat luar negara, antaranya adalah aset properties di luar negara. So now kita nampak strategi politik seorang pemikir bernama Anwar Ibrahim. Kenapa dia rapat dengan Erdogan? Dan kita kena ingat, dia adalah penasihat, pernah menjadi penasihat World Bank. Dan dia antara orang yang melupuskan hutang di negara dunia ketiga di Afrika. Masa dia jadi penasihat World Bank dulu, dia antara orang yang pernah melupuskan. Kagum, teruskan. Teruskan kegaguman anda. So, bila dia lupuskan, orang Afrika antara yang berterima kasih kepada Anwar Ibrahim. Anwar kata apa? Saya ingat lagi dalam ucapan beliau. Dia kata, kalau dia tak lupuskan hutang, sampai bila negara-negara miskin di Afrika ni nak keluar daripada kemiskinan? Sebab dia hanya bayar interest saja. Bayar interest. Dapat pendapatan, bayar interest. Pokok pun tak bergerak. So, kita hapuskan hutang dia supaya duit tu, dia bukan bayar interest. Duit tu dia guna untuk pembangunan negara dia. Anwar adalah orang yang bertanggungjawab menghapuskan hutang-hutang negara-negara miskin di Afrika, negara dunia ketiga. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu kenapa seorang pemimpin Perdana Menteri itu bukan sekadar dia perlu jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ingat Hadi Awang boleh jadi macam tu ke? Negara mana dia boleh pergi, tuan-tuan? Negara mana? Iran. Iran boleh lah kot. Lain daripada tu, kita tak belum cerita dia dengan Amerika. Orang tuduh dia ejen Amerika. Tuan-tuan, 30% ekspor adalah kita ke Amerika. Syarikat kita dalam tak payah kita nak sembang lah ejen Amerika. 30% ekspor kita ke Amerika. Banyak company-company kita adalah company Amerika. Kalau kita tak ada hubungan baik dengan Amerika, macam mana kita nak maju? Sebab itu dalam buku ini Gelombang Kebangkitan Asia, The Asian Renaissance, dia tak bersetuju sebenarnya. Dia kata kita memandang terlalu sangat ke timur, kerana pada masa itu Jepun pun masih bergantung kepada barat. Sama juga dengan kita, dia kata kita kena keluar daripada barat kita kena keluar daripada kebergantungan kepada barat, betul, tetapi perlu ada hubungan. Dan tuan-tuan nampak tak, PMX kita ni bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Dia pergi Eropah lagi. Terima kasih Muhammad. Belum dia pergi Eropah lagi ni. Establish dengan UK, dengan US.
Perdana Menteri kita ni bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Bukan sebarang-barangan orang. Dan kita perlukan satu hubungan dua hala yang amat. Kita sebenarnya kalau kita ingat, memang kedaulatan tu satu hal, tetapi orang nak pergi berunding tu pun amat penting. Jangan kita ingat orang berunding ni tak penting dalam nak memastikan bahawa rundingan itu berjalan dengan lancar. Okay? Alright.